Kit ujian pantas antigen COVID-19 jadi keperluan. Harga baru lebih rendah akan diumum. Pembinaan 67 menara komunikasi baru di Kelantan disegerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita wilayah 5 September 2021 bersama saya Alif Ashraf Kamanur. Seperti biasa, berita tempatan merangkumi seluruh negara di sini. Turut memberi laporan langsung hari ini dari Sabah, Sarawak dan Johor. Fokus hari ini, program vaksinasi seluruh negara menjelang pembukaan sektor ekonomi dan persekolahan. Setia bersama Berita Wilayah. Harga baru kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian kendiri yang lebih rendah akan diumumkan kepada penghujung tahun ini. Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, langkah itu bagi membantu meringankan beban rakyat susulan pembukaan sektor ekonomi dan sesi persekolahan. Kita akan turunkan lagi harga test kit ini. Ya? Saya tak boleh nak sebut berapa lah. Tapi kita akan turunkan lagi supaya dia lebih mampu dimiliki orang ramai. Sebab ini dah jadi keperluan. Tambah Datuk Seri Alexander menyedari kepentingan alat itu. Jualan akan diperluas ke kedai serbaneka, farmasi selain kawasan pedalaman. Pewartaan kit ujian pantas antigen COVID-19 sebagai barangan harga terkawal telah dibuat kerajaan dan berkuat kuasa hari ini dengan harga borong ditetapkan RM16, manakala bagi harga runcit RM19.90. Dalam perkembangan sama, harga kawalan bagi ujian calitan RT-PCR COVID-19 di klinik-klinik swasta sedang dikaji. Kajian mengenai pelaksanaan harga kawalan bagi kit kawalan kendiri oksimeter juga akan dilaksana berdasar situasi keperluan penggunanya. Guru Al-Quran dan Fardu Ain Kafah yang enggan atau masih belum menerima vaksin berkemungkinan tidak dibenarkan untuk mengajar secara bersemuka. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, sebelum sebarang keputusan dibuat, pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan selain merujuk Kementerian Kesihatan terlebih dahulu. Dia sepatutnya guru ni, dia orang paling dekat dengan anak murid. Dan kalaulah guru kafah pun saya nasihatkan supaya mereka juga ambillah vaksin. Apa yang kita takut sangat soal vaksin ni? Sekarang ni ramai orang mati kena COVID banyak daripada mati kena vaksin. Setakat hari ni pada saya sepatutnya maknanya cikgu tu kena vaksin lah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan pada Majlis Bantuan Musaadah Banjir di Dewan Orang Ramai Kampung Matang Gelugur Matang. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi Jidin memaklumkan guru yang enggan atau masih belum menerima vaksin tidak dibenarkan terlibat dalam sesi pengajaran atau berinteraksi dengan pelajar. Ia bertujuan memastikan sesi persekolahan yang akan dibuka nanti adalah selamat. Kongres Persatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPAC memohon kerajaan mempertimbangkan 3 perkara berkaitan baki cuti penjawat awam yang bertugas di barisan hadapan. Ia berikutan, kumpulan tersebut tidak dapat menghabiskan cuti rehat tahunan kerana tuntutan tugas sejak negara dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lepas.
Presiden QPEC Adnan Mat berkata 3 perkara tersebut ialah baki cuti tidak dilupuskan begitu sahaja dan boleh dikumpul sehingga tempoh 5 tahun akan datang. Pihaknya turut memohon supaya baki cuti boleh ditebus dengan tunai sebagaimana yang telah digunapakai Singapura selain cuti tersebut boleh disimpan dalam ganti cuti rehat GCR melebihi 15 hari seperti peraturan biasa. Langkah itu sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan perkhidmatan yang maksimum kepada rakyat. Petugas kita ini sebenarnya telah berkorban dan sebahagian daripada mereka ini telah pun menjadi frontliner lebih daripada setahun apabila kerajaan mengisytiharkan 18 Mac 2020 PKP kali pertama mereka telah tidak pernah bercuti dan mereka hilang rutin kehidupan biasa, mereka hilang rutin kekeluargaan dan segala-galanya ditumpukan untuk memastikan program imunisasi negara ini dapat capai sebagaimana hasrat kerajaan. Beliau berkata demikian selepas melawat PPV Awam Jabatan Pelancaran Kelantan di Tunjung Kota Kebaru. Sebanyak 67.4% atau 15.7 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. 36.1 juta dos vaksin COVID-19 telah diberikan menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Sementara itu, vaksinasi harian semalam merekodkan sebanyak 300,501 dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Saudara, projek membangunkan 67 lagi menara komunikasi baharu di seluruh Kelantan akan dimulakan dengan kadar segera. Langkah berkenaan bagi memberi kemudahan akses jalur lebar kepada penduduk di negeri itu khususnya di kawasan luar bandar dan perkampungan orang asli. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, ke arah itu bermula bulan ini pembinaan menara di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 itu melibatkan pemasangan 408 peralatan 4G yang bakal memanfaatkan lebih 33,000 pemilik premis. Ini termasuk pemasangan 18 jalur lebar satelit di Gua Musang Hulu Kelantan agar seluruh rakyat mendapat akses internet berkualiti. Kalau di Kelantan ini masih lagi berada pada tahap kira-kira 24-25 megabyte per second. Matlamat kita bila pelaksanaan program jendela sekurang-kurangnya speed internet kita mesti mencapai paling kurang pun 35 megabyte per second. Dan nak sampai ke tahap itu tidak kita perlu menaik tarafkan kemudahan infrastruktur, terutamanya untuk kita memastikan pemasangan fiber optics yang meluas di kawasan yang lazimnya penyedia ataupun servis syarikat-syarikat lah tidak menarik kerana jumlah penduduk yang sikit ataupun jumlah langganan yang kurang, maka mereka tidak begitu gairah untuk melabur menaikkan taraf infrastruktur oleh servis provider di kawasan itu. Beliau ditemui selepas mengadakan perjumpaan khas bersama ahli jawatan kuasa penyelaras KKMM Negeri Kelantan di Wisma Persekutuan Kota Baru. Jelas Tan Sri Anwar sehingga Ogos lalu, sebanyak 24 menara komunikasi telah siap dibina di bawah fasa 1 jendela sekaligus memanfaatkan 21,867 pengguna di negeri ini. Beliau mengakui projek menyediakan kemudahan internet pantas ini memerlukan peruntukan besar dan dalam hal demikian pihaknya akan menggunakan sepenuhnya dana program pemberian perkhidmatan sejagat USP yang memberi tumpuan di kawasan luar bandar sekaligus mengurangkan jurang digital.
Kehabisan idea apa lagi nak buat di rumah ketika PKP? Apa kata anda susun atur ruang peti sejuk? Mengatur ruang peti sejuk boleh membantu anda rileks dan tenangkan fikiran. Buang makanan yang rosak, kategorikan makanan ikut kumpulan dan sebagainya. Apabila peti sejuk teratur, barulah udara dapat mengalir lebih baik. Ini sekaligus membuatkan peti sejuk anda lebih efisien dan jimat tenaga. Untuk panduan penjimatan tenaga yang lain, layari www.mytnb.com.my. Hidup bijak, kuasa di tangan anda. Baik, sehingga Ogos lalu lebih 48,000 pekerja sektor peruncitan seluruh negara telah menerima suntikan vaksin. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP, Datuk Rosul Wahid berkata, daripada jumlah itu, 23,488 pekerja telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19 menerusi program vaksinasi industri peruncitan REVAC. Justru pihaknya akan memperkasa REVAC ke arah mencapai sasaran 500,000 pekerja sektor peruncitan menerima suntikan vaksin COVID-19 menjelang akhir tahun ini. Kita jangka dapat capai kerana sekarang ni saya nampak permohonan untuk nak vaksin terlalu memberasakan kerana untuk memenuhi syarat. Katanya jika mereka tak mendapat vaksin ini, mereka tidak dibenarkan untuk beroperasi. Nah itu, jadi mereka memohon. Beliau ditemui ketika menyampaikan inisiatif kecemerlangan STPM 2020 di Hulu Terengganu. Setakat ini program REVAC telah dilaksana di 9 lokasi termasuk Lembah Kelang, Melaka dan Pulau Pinang. Menjelang pembukaan sesi persekolahan Oktober ini, Terengganu bersedia melaksanakan program imunisasi COVID-19 kepada 95,000 pelajar berumur 13 hingga 17 tahun tidak lama lagi. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasimani Embong berkata, program tersebut akan dilaksana selepas menerima garis panduan pelaksanaan imunisasi kepada golongan itu. Ikutkan kementerian memang dia akan mulakan di Sarawak. So kita di negeri Terengganu kita telah bersedia. Kita sekarang menunggu garis panduan pelaksanaan di negeri kita. Apabila kita dapat garis panduan pelaksanaan, insya-Allah kita akan mulakan. Sebab dari segi kapasiti kita mampu. Kita ada kemampuan dan dari segi vaksin pun kita ada vaksin. Datuk Dr. Kasimani ditemui pemberita selepas meninjau proses vaksinasi tanpa janji temu atau walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Utama Majlis Daerah Marang. 14 PPV seluruh negeri memulakan sesi berkenaan bermula hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Kasimani berkata, 86% dari 808,400 individu dewasa yang layak telah menerima suntikan dos pertama setakat ini. Baki 122,436 individu dijangka akan menerima suntikan dalam masa terdekat. Pelbagai cara boleh diterjemahkan untuk bangkitkan patriotisme terhadap negara. Begitu jugalah yang dilakukan seorang penduduk di Kampung Telaga Papan Pasir Putih, Kelantan sehingga dinobatkan sebagai pemenang pertandingan rumah patriotik. Setiap kali tiba bulan kebangsaan, Zawawi Gani, 57 tahun, tidak pernah lokek untuk memasang jalur gemilang di halaman rumahnya. Dengan pelbagai saiz dan dipasang secara kreatif, ratusan bendera itu secara tidak langsung mengindahkan lagi kawasan rumah. Tidak heranlah apabila tahun ini beliau terpilih sebagai pemenang. Bukan sahaja bendera laman rumahnya turut dihiasi bahan kitar semula, mempamerkan buku-buku sejarah kemerdekaan tanah air selain turut melengkapkan pakaian 8 anaknya bertemakan jalur gemilang. Sebenarnya baju budak-budak pakai tu, baju merdeka tu kita dak niat nak tanding. Kita beli lama dah. Kita beli tengah tahun. Apabila orang kata ada tanding tu, kita pun berasa semangatlah sikit. Sebenarnya kita nak tahu kita berdiri sama. Program yang dianjurkan Masjid Wardatul Ummah Telaga Papan berjaya menarik penyertaan 21 buah rumah. Lebih menarik, 15 kanak-kanak turut menghiaskan basikal mereka dengan tema Bulan Kebangsaan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Zawawi Saleh. Saudara, kita ke perkembangan cuaca semasa bersama-sama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun barat daya. Angin masih lagi bertiup dengan agak sederhana, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Namun demikian, dapat diperhatikan terdapat penumpuan angin di negeri Selangor dan juga negeri Sabah pada hari ini. Dan keadaan ini boleh menyebabkan hujan berserta ribut petir di kawasan berkenaan. Baiklah, berdasarkan paparan imej gema radar terkini, hujan di satu dua tempat kini diperhatikan di negeri Kedah, Terengganu, Pahang dan juga negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Manakala bagi negeri Sabah, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melipatkan kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Namun demikian, di negeri Sarawak, hujan di satu dua tempat kini hanya diperhatikan di bahagian Mukah, Bintulu, Sibu, Kapit dan juga sedikit di bahagian Kuching. Manakala bagi lain bahagian, masih lagi tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Namun demikian, suhu yang direkodkan pada hari ini masih lagi di bawah paras yang normal, iaitu kurang 34 darjah Celsius. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Setiap hari ramai rakyat Malaysia menerima vaksin melindungi diri dari pandemik COVID-19. Apabila semakin ramai penduduk mendapat vaksin, peluang untuk kita melancong akan menjadi semakin cerah. Marilah kita menyokong aspirasi negara untuk mencapai imuniti kelompok. Rindu melancong? Jom vaksin dulu. Tiga tahanan termasuk dua banduan bolos dari PKRC Dewan Arena Tawau tengah malam tadi. Konstantin, apa tindakan polis Tawau untuk menjejaki mereka? Ya Alif, polis Tawau melancarkan ops tutup dan ops kesan bagi menjejaki tiga tahanan termasuk dua banduan berkenaan. Mereka dipercayai melarikan diri melalui tingkap tandas selepas mengumpil grill tingkap tersebut. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas berkata banduan dan tahanan yang masih dalam perbicaraan itu merupakan warga asing didapati positif COVID-19 dan menjalani kuarantin bagi pemantauan kesihatan bersama 13 lagi tahanan lain dan disedari melarikan diri kira-kira 12.30 tengah malam tadi. Banduan terbabit dikenali sebagai Nico Matthews, 25 tahun, warga Indonesia yang menjalani hukuman penjara 4 tahun di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah rumah, dan seorang lagi dikenali Jim Najir Anor, 23, warga Filipina, menjalani hukuman penjara 2 bulan dan sebatan di bawah Seksyen 4/1/C Akta Rumah Judi Terbuka ARCT 1953, Seksyen 6/1 IMG 1950
pindaan 2002. Manakala seorang tahanan dikenali Hashim Muhammad, 34 tahun, warga Indonesia, masih menjalani perbicaraan dan ditahan reman atas pertuduhan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Lebih kurang 12.30 malam tadi, 3 tahanan daripada PKRC, Pusat Kawalan Rawatan COVID Dewan Arina Tawau, telah melarikan diri daripada pusat tersebut, melompat keluar dan juga memanjat pagar untuk keluar daripada kawasan tersebut, ya. SCP Peter berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di sekatan Jalan Raya SJR Batu 2 Jalan Apas Tawau. Katanya ops tutup di darat dilancar dengan melakukan SJR di beberapa jalan utama sekitar Tawau selain pemeriksaan di laut dengan bantuan Polis Marin, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan elemen Eskom. Dalam pada itu, SCP Peter meminta orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kejadian tersebut agar menghubungi Balai Polis berdekatan. Perkembangan banjir di Beaufort setakat 4 petang tadi, bilangan penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir kekal 75 orang. Penduduk terlibat daripada 25 ketua isi rumah KIR dari 3 buah kampung. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, penduduk terjejas terdiri 19 lelaki, 24 wanita dan 32 kanak-kanak dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Skim Brunei. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Beaufort, Lieutenant Mad Ma'ruf Koibil yang ditemui RTM di PPS DSP Dun Banir berkata, pihaknya sentiasa bersiap siaga kerana keadaan cuaca tidak menentu dan beberapa kawasan masih dinaiki air. Dari segi kesiapsiagaan pihak APM untuk proses menyelamat dan di lokasi, saya ingat setakat ini kami sentiasa bersedialah. Andai kata ada pemindahan dibuat, kita sentiasa bersedialah untuk mengarahkan aset dan juga anggota. Menurut Lieutenant Mad Ma'ruf, pihaknya juga sentiasa memantau pematuhan SOP di PPS ini bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Pada masa sama, aspek kesihatan dan kebajikan penduduk juga diturut diberi perhatian. Pemberian vaksin COVID-19 keluaran CanSino kepada penduduk pedalaman merupakan berita gembira bagi penerima vaksin di daerah Keningau. Rata-rata penduduk yang ditemui RTM di Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di Perkarangan Pasar Malam Keningau berpendapat pemberian vaksin dos tunggal itu memudahkan tanpa janji temu kali kedua. Sangat bersyukurlah ni hari kan kita dapat vaksin yang terbaru yang cuma memerlukan 1 suntikan saja. Lepas tu kira macam komplit sudah kita punya dos. Bagi yang bekerja ni sangat sesuai lah. Jadi ini vaksin yang kira macam saya tunggu-tunggu lah. Ya, semua sudah selesai apa semua. Because dia only 1 jab saja, so inilah saya ambil peluang untuk ambil ini vaksin. Niat saya mintakan semua orang ramai, datanglah ramai untuk mengambil vaksin CanSino. Because dia hanya 1 jab saja. Turut mendapatkan suntikan vaksin dos tunggal ini, seorang bekas pesakit COVID-19 yang telah pulih. Nasihat saya, bagus lagi pergi vaksin lah. Untuk kebaikan diri, keluarga, saudara-saudara mara. Memang ramai lah. Ramai yang kita kenal, ramai juga yang pergi. Datanglah ambil vaksin. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Muhammad Nurhaizam Ahmad Narawi berkata, pihaknya bersedia meneruskan PPV bergerak jika diperlukan. Sekiranya keadaan memerlukan, kita akan buat lagi program seperti ini yang mana kita akan buat mini PPV ataupun PPV bergerak di tempat-tempat tumpuan umum. Dan kita amat mengharapkan dengan cara inilah kita panggil pockets of community yang belum menerima vaksin itu akan hadir sebab kita sudah bawa sedekat yang mungkin kepada mereka.
PPV bergerak ini dibuka selama 2 hari bermula semalam. Dr. Muhammad Nur Haizam juga berkata, program outreach vaksinasi akan terus diperhebat menerusi mini mobile team yang akan memasuki kawasan kampung bermula minggu depan. Ia bagi mengenal pasti penduduk yang belum menerima vaksin dan berhadapan kesukaran untuk ke PPV berdekatan. Langkah itu merupakan antara usaha memastikan sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Oktober tercapai. Sementara itu disanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang giat dilaksana di kawasan luar bandar turut diperluas ke kawasan peladangan. Program itu hasil inisiatif sebuah syarikat peladangan di Paitan, Meridian Plantation Sdn Bhd dengan kerjasama Pejabat Kesihatan kawasan Beluran untuk memberi suntikan vaksin kepada pekerja ladang dan pekerja kilang kelapa sawit di kawasan tersebut. Program vaksinasi ini turut memberi manfaat kepada penduduk kampung sekitar yang tercicir menerima suntikan sebelum ini, antaranya penduduk Kampung Tangkarason, Kampung Panubukan, Kampung Tanjung Nipis serta pekerja ladang Marmahat. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini bertujuan mencapai imuniti kelompok negara menjelang Oktober ini. Selain itu, usaha murni ini juga bagi melandaikan rantaian jangkitan COVID-19 ketika Sabah berada di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2. Pengurus Ladang Paitan, Norafiuddin Yusof ketika ditemui RTM memberitahu pihaknya menyasarkan 1,500 pekerja, penduduk kampung dan pengusaha kecil penanaman kelapa sawit diberikan suntikan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech. Secara anggaran terdapat 900 orang, termasuk kilang. Kita ada satu kilang, 100 orang. Dan kita juga buka untuk penduduk sekitar sebanyak 500. So kita ada minta pada permulaannya 1,200 slot, tetapi ditambah ke sebanyak 300 lagi untuk kita bekalkan kepada penduduk setempat juga. 26 daripada mereka telah divaksin, termasuk saya. 74 orang akan menghadiri vaksin pada hari ini, di mana kami menggalakkan mereka, syarikat membuat pelaburan dari segi keselamatan dan kesejahteraan pekerja agar mereka terhindar daripada wabak penyakit COVID-19 inilah. Okey, dari pihak keselamatan ladang, kami sangat mengalu-alukanlah semua pekerja di tempat kami supaya mengambil vaksin. So dari pihak departmen kami, kami sudah melakukan sedaya upayalah untuk membuat hebaan promosi kepada semua pekerja di tempat kami untuk divaksin. Sementara itu, rata-rata penduduk kampung ditemui RTM menyambut baik inisiatif pihak pengurusan ladang melaksanakan program vaksinasi ini. Terima kasih kepada pihak pengurusan Meridian Plantation Palm Oil Mill kerana memberi peluang kepada kami penduduk kampung di sekitar kawasan ladang berturut sama menerima vaksin untuk yang disarankan oleh kerajaan. Meridian Plantation merupakan sebuah anak syarikat United Melaka Berhad yang beribu pejabat di Melaka. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dalam norma baharu bukan halangan bagi penduduk sama-sama menyemarakan perayaan hari bersejarah itu. Semangat patriotisme yang tinggi dizahirkan menerusi kempen Kibar Jalur Gemilang dengan mematuhi SOP bagi mengekang risiko jangkitan COVID-19. Di Taman Fajar, Sandakan, kawasan rukun tetangga KRT, Taman Perumahan ini berganding bahu dengan Kelab Anak Muda Taman Fajar demi menyemarakan sambutan Hari Bersejarah Negara dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Berlangsung sederhana, namun program yang dijayakan komuniti taman ini berjaya menyerlahkan semangat penduduk sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan pejuang dan pemimpin terdahulu dalam menuntut kemerdekaan negara. Diisi dengan aktiviti memasang jalur gemilang dan bendera Sabah di simpang masuk ke Taman Perumahan ini. Program juga tanda kebersamaan rakyat dengan kerajaan dan negara dalam melawan pandemik COVID-19.
Ia sekaligus diharap dapat memupuk semangat patriotisme dalam jiwa anak muda demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Ini adalah satu aktiviti ataupun sikap yang perlu kita tanamlah. Sebab dengan mengibarkan sehelai jalur gemilang, melambangkan kita adalah satu rakyat Malaysia yang menyadari dan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sendiri sebenarnya. Mengibarkan jalur gemilang di kawasan perumahan Taman Fajar supaya mereka rasa semangat kemerdekaan itu masih wujud di dalam sifat mereka walaupun sekarang ini negara kita telah dilanda COVID. Jadi harap mereka semua kekalkan semangat, kekalkan sifat perpaduan di kalangan semua. Harapan kita dalam kita menghadapi pandemik ketika ini ialah agar semua penduduk dan komuniti di kawasan perumahan Taman Fajar ini, bukan saja di Taman Fajar tapi di kawasan persekitarannya, agar teruslah memupuk nilai-nilai perpaduan dan semangat patriotik di kalangan mereka sendiri. Sekian paparan dari Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan. Patuhi SOP. Kita jaga kita. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini persiapan akhir pemberian vaksin kepada individu berumur 18 tahun di Sarawak giat dilaksanakan. Selain itu juga perkembangan banjir di bahagian Miri. Silakan Bu Mawin. Ya, Liv. Sarawak kini sedang membuat persiapan akhir bagi pemberian vaksin kepada individu berumur 18 tahun dan ke bawah untuk melindungi golongan itu daripada COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, pemberian vaksin kepada golongan tersebut dijangka bermula Rabu ini. Dato' Amar Douglas memberitahu persiapan sedang giat dijalankan dan apabila siap, maklumat terperinci berkaitan perkara tersebut akan diumumkan. Semalam, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan program pemberian vaksin untuk remaja 18 tahun dan ke bawah akan bermula di Sarawak Rabu ini. Ini berikutan Sarawak telah mencapai sasaran 80% individu dewasa yang divaksin. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas menerusi kenyataan media merayu segelintir kumpulan masyarakat yang menolak atau masih teragak-agak untuk divaksin supaya segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Masih terdapat 62 buah pusat pemberian vaksin PPV yang beroperasi. Esok merupakan hari terakhir untuk mendapatkan suntikan pertama vaksin dan mereka boleh mendapatkan suntikan secara walk-in di PPV terdekat. Suntikan vaksin penting untuk melindungi diri dan orang lain terutama dengan kes positif yang semakin meningkat selain ancaman varian Delta. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 4 September. Seramai 21 pesakit COVID-19 telah ditempatkan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Stadium Tertutup Limbang setakat semalam. Residen bahagian Limbang merangka Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi berkata, pembukaan PKRC kedua di Stadium Tertutup yang bermula semalam disebabkan pertambahan kes positif baru yang dilaporkan di daerah itu akhir-akhir ini.
Insinyur Ahmad Deni berkata PKRC Stadium Tertutup Limbang menyediakan 100 buah katil dengan kemudahan asas sedia ada bagi keselesaan pesakit. Katanya lagi, Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan pusat penilaian COVID-19 untuk menyaring pesakit yang hadir dengan membuat pengasingan sama ada di kuarantin di PKRC atau di rumah. Menyatakan demikian selepas dihubungi pemberita RTM, beliau turut berterima kasih kepada semua agensi awam serta petugas barisan hadapan di daerah Limbang yang turut membantu melancarkan proses persiapan dan kelengkapan PKRC termasuk pemindahan pesakit ke PKRC. Turut terlibat pejabat residen bahagian Limbang dan pejabat daerah Limbang. PKRC pertama di Dewan Suara Limbang. Setakat semalam sahaja, sebanyak 136 kes yang masih dalam rawatan dan pengawasan perubatan dilaporkan di daerah Limbang. Baik saudara, kita ke perkembangan banjir di bahagian Miri. Setakat pukul 4 petang tadi, seramai 84 penduduk terjejas ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS iaitu PPS Masjid Darul Salam Long Lama dan PPS Dewan Suara Marudi. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Noriza Jau yang kini berada di Marudi. Silakan Noriza. Terima kasih rakan di studio, selamat petang dan salam sejahtera. Trend paras air di Marudi ketika ini adalah menaik dengan kebanyakan tempat dinaiki air termasuklah di kawasan bandar. Beberapa penduduk juga terjejas dan terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Suara Marudi dan sebuah lagi akan dibuka di SMK Telang Usan. Baik, untuk perkembangan lanjut bersama saya Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi iaitu Tuan Morin Sim Ahlian ya. Selamat petang Tuan. Ya, selamat petang Noriza. Baik Tuan, berapa jumlah penduduk yang berada di PPS Dewan Suara ketika ini Tuan? Okey, untuk makluman, semalam kita ada operasi memindahkan penduduk daripada Kampung Tanjung Upar. Setakat semalam kita di PPS Dewan Suara Baram kita telah menempatkan 12 orang penduduk dan hari ini akan bertambah seramai 11 orang sebab pagi tadi kita menerima panggilan lagi daripada kampung tersebut mohon dipindahkan. Trend air banjir ketika ini di Marudi, air semakin menaik kerana para sungai di sebelah hulu di Tinjar, Tutoh, Apoh semua turun surut dan Baram Hilir ni akan menaiklah. So kita mohon dan kita nasihatkan supaya semua penduduk sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga sebab kemungkinan hujan berlaku dan air akan naik semula, begitu juga yang di sebelah hilir, dan sentiasa perhatikan keselamatan dan kesihatan anak-anak tuan-tuan supaya sentiasa perhatikan aktiviti. Seperti yang kita tahu, banyak kawasan yang akan tiada bakalan elektrik dan mungkin mereka akan menggunakan lilin ataupun pelita. So, sentiasa ambil langkah berjaga-jaga. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan mengenai banjir di Marudi. Ya, begitulah tadi. Sekian dulu laporan saya dari Marudi. Kita kembali kepada rakan di studio. Baik, terima kasih Noriza atas laporan anda. Seramai 33 individu termasuk 13 warga asing telah ditangkap dalam operasi dadu yang dilaksanakan sepanjang Ogos lalu menerusi 18 serbuan yang dilakukan oleh Polis Daerah Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan media memaklumkan semua serbuan tersebut dilaksanakan sekitar Kuching yang melibatkan kesalahan aktiviti judi dalam talian di tempat awam serta menjadi ejen tambah nilai. Dalam operasi berkenaan, ACP Ashmon berkata pelbagai peralatan dirampas antaranya komputer dan telefon bimbit. Dedahnya kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 4-1-G, Seksyen 7-2 dan Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. ACP Ashmon menambah turut diserbu ialah sebuah banglo 2 tingkat di Jalan Lapangan Terbang Kuching yang dijadikan pusat judi dalam talian atau calling center yang telah beroperasi lebih kurang 6 bulan berdasarkan rekod dan transaksi yang disemak oleh pihak polis. Katanya sindiket tersebut dipercayai mengaut keuntungan kasar mencecah RM3,500 sehari dan RM105,000 sebulan. Beliau menegaskan op dadu akan diteruskan bagi membanteras perjudian haram.
Projek naik taraf Jalan Sungai Tulai Bintangor di Sibu dijangka siap awal Oktober tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, projek naik taraf jalan utama tersebut melibatkan 5 buah rumah panjang di Sungai Tulai. Datuk Ding Kuong Hing mendedahkan projek yang bernilai lebih kurang RM338,000 itu merupakan laluan utama bagi penduduk di Rumah Suring Sana, Rumah Labang Jawa, Rumah Bajet Geruna, Rumah Bandar Wat dan Rumah Sab Ngabung serta sebuah iaitu Sekolah Kebangsaan Tulai. Beliau memberitahu demikian kepada media semasa melakukan tinjauan ke tapak projek tersebut baru-baru ini. Ujarnya sokongan rakyat adalah perlu untuk kerajaan meneruskan usaha membawa pembangunan khususnya di kawasan Maradong. Tambahnya pelaksanaan projek pembangunan tersebut adalah untuk memberi manfaat serta kepentingan masyarakat di kawasan luar bandar. Baik, persiapan program rakaman rancangan khas Pra-Christmas Showcase Christmas for You terbitan Radio Limbang FM kini mencapai 90%. Penerbit program Roslyn Tai berkata gabungan 3 perkhidmatan radio iaitu Bisaya, Lun Bawang dan Iban untuk menerbitkan program rakaman disifatkan amat berjaya dan berjalan lancar walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19. Jelas Roslyn Tai, sepanjang sesi latihan yang diadakan dalam kapasiti terhad bagi menjamin keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan termasuk proses rakaman itu kelak. Ya, memang ini kali pertama kita menerbit rancangan tanpa penonton. Dan kita harap dengan terbitnya program ini dapat menghiburkan pendengar dan juga penonton kita walaupun dalam suasana pandemik COVID-19 sekarang ini. Bercakap kepada pemberita selepas meninjau persiapan program tersebut di Auditorium RTM Limbang, beliau yakin Limbang FM mampu menerbitkan program-program khas radio yang berkualiti seiring dengan perkembangan semasa mengikut cita rasa peminat tempatan. Program rakaman khas itu akan diadakan hari ini pukul 7 malam di Auditorium RTM Limbang dan dijangka disiarkan pada sambutan Hari Christmas nanti di Radio Limbang FM termasuk di Facebook rasmi Limbang FM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin. Baik, paparan berita wilayah selatan kita mulakan dengan situasi banjir di Johor. Setakat 3 petang, jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 96 berbanding 136 orang tengah hari tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru berkata, 2 pusat pemilihan sementara PPS masih dibuka. 63 penduduk terjejas daripada 17 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Manakala jumlah penduduk terjejas di PPS Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Kuo Kuang kekal 33 orang. Pemantauan masih diteruskan dan keadaan cuaca dilaporkan baik. Lokasi pelancongan utama di Bandar Hilir Melaka masih lengang walaupun kebenaran beroperasi telah diberikan bermula semalam. Berdasarkan tinjauan RTM, hanya beberapa gerai jualan yang dibuka. Situasi pada hari Minggu tidak banyak mengubah lanskap pelancongan di negeri ini. Bagaimanapun, bagi penggiat sektor pelancongan, mereka berharap situasi ini akan menjadi lebih baik pada masa akan datang sekaligus memastikan sektor berkenaan dapat bernafas kembali. Pasar 2 ni adalah sikit-sikit ada berani sikit ada orang keluar. Sebelum tu pun tak ada orang. Sekarang ni pasar 2 ni ada orang datang beli cendol, ada juga orang jalan, ada juga jogging semua. Bolehlah bila kita tengok pun adalah sikit-sikit. Baru semalam saya start bawa beca lah. Saya pun mau tengok kita dah pasar 2 dengan ikut kita punya SOP lah kan. Jadi semalam saya bawa saya tak dapat apa-apa lah. Tapi ni hari terima kasih lah saya dapat satu trip lah kan. Kita harap mungkinlah ini dalam 2-3 hari orang Melaka ada bolehlah sikit-sikit. Jadi harap-harap vaksin ni kalau semua dah vaksin bulan 11 lagi cantik lah. Kita bebas. Tapi kita jaga kita lah. Sektor pelancongan di Melaka dibenar beroperasi setelah negeri ini beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN.
Baik, lintas langsung dari Johor petang ini, sasaran 50% KRT di Johor sertai pertandingan kibar jalur gemilang dan inisiatif pelajar UiTM bantu golongan B40 ubah taraf hidup. Anas teruskan dengan perinciannya. Baik, terima kasih Alif. Sebelum ke paparan menarik dari selatan tanah air petang ini, kita ikuti dahulu statistik vaksinasi Johor. %50 daripada 828 kawasan rukun tetangga KRT di negeri ini disasar menyertai pertandingan kibar jalur gemilang anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Johor. Jelas pengarahnya Suraya Wen menggunakan slogan Satu Rumah Satu Jalur Gemilang merupakan inisiatif supaya sekurang-kurangnya satu bendera dikibarkan di kediaman masing-masing. Pertandingan akan berakhir pada 16 September ini. Di situlah kita melihat kepentingannya kata semangat perpaduan ini di kalangan masyarakat kita tanpa mengira kaum lah. Saya lihat orang Melayu, orang Cina, orang India, apa saja kaum yang ada bersama-sama dengan rukun tangga untuk menggantung dan orang kata menghias kawasan masing-masing dengan bendera. Ke arah menyemai patriotisme dalam kalangan rakyat, JPNIN juga akan mengadakan pertandingan rukun negara melibatkan sekolah-sekolah di negeri ini bulan depan. 16 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Pasir Gudang giat berkongsi ilmu dengan memberi bimbingan dan menyediakan peralatan peternakan kelulut kepada golongan B40 sekitar Pontian. Ini bagi membantu golongan sasar itu meningkatkan taraf ekonomi sekaligus mengubah kehidupan mereka. Setakat ini, program yang bermula Julai tahun lalu telah memberi manfaat kepada 7 keluarga terlibat. Pengurus program Muhammad Rashdan Abdul Rashid menjelaskan, peserta dibantu daripada segi pengoperasian produk inovasi dan penjagaan madu kelulut secara total. Kita tahu sekatan perjalanan dan sebagainya. Dengan penternakan kelulut ni, mereka boleh hasilkan produk madu dan produk inovasi dan mereka dapat menjual. Okey, daripada situ dapatlah membantu serba sedikit bebanan ataupun risau mereka pada musim-musim pandemik ini. UiTM ni banyak membantulah daripada kursus menyediakan lok kelulut, sarang kelulut dan mengajar kami penjagaan. Selain itu, UiTM juga ada memberi kami pokok-pokok untuk yang sesuai untuk kelulut. Ni alhamdulillah saya sebenarnya dah daripada madu kelulut ni, daripada lot yang dibahagi ni saya boleh untuk penjualan lah. Pertama untuk penjualan, untuk sendiri pun alhamdulillah. Yang kedua daripada situ saya boleh kembangkan dengan buat madu, sabun. Saya ada buat sabun kita panggil honey soup lah, mandi kelulut dengan syarikat dan kerjasama semua. Produk yang dihasilkan daripada madu kelulut juga berjaya menyertai pertandingan inovasi dan mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Sepasang suami isteri mengambil inisiatif menghulurkan beg berkat kepada gelandangan di sekitar Lakin sejak 4 bulan lalu. Agihan beg berkat tersebut turut mendapat sokongan dan kerjasama daripada Badan Bukan Kerajaan NGO Air Kasih Negeri Johor setiap hari di dataran Lakin.
Menurut pengurus projek Muhammad Al-Safri Iswati, hasil sumbangan orang ramai, agihan beg berkat mencecah 500 sehari berbanding 70 beg pada peringkat awal pelaksanaannya. Saya bersama dengan orang rumah saya berpakat kata apa kata kita sumbangkan sesuatu untuk mereka makan. Maknanya daripada situ bermulanya program beg berkat ni bersama dengan orang rumah saya, kami namakan dia beg berkat sebab kami mahukan apa yang kami beri kepada mereka mendapat berkat. Mana tak kira kita, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa, semua sama. Sementara itu, Yang di-Pertua AIKC Johor Zuraini Tahir berkata seramai 20 sukarelawan membantu agihan makanan kepada gelandangan di kawasan berkenaan. Okey, yang sudah mendaftar bersama dengan AIKC dah 523 orang dan di mana setiap orang yang nak mengambil makanan ini perlu untuk mendaftar bagi AIKC memudahkan AIKC untuk membuat persiapan penyediaan makanan yang secukupnya kepada golongan-golongan pengambil makanan ini. Pelaksanaan agihan sumbangan dan makanan dilakukan dengan pematuhan SOP yang ketat. Laporan tersebut mengakhiri paparan dari Selatan Tanah Air. Terus patuh SOP walaupun anda telah lengkap divaksinasi. Kembali kepada Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik Anas, terima kasih. Lagi isu ajaran sesat perjalanan mimpi yang terakhir PMYT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad mengingatkan masyarakat di negara ini agar tidak mudah terpedaya dengan ajaran seumpama itu. Ini kerana isu tersebut bukan sahaja melibatkan soal agama, malah memberi ancaman kepada keselamatan negara. Jelas beliau pihaknya akan bekerjasama dengan Jabatan Agama Islam di setiap negeri bagi memantau sebarang ajaran yang menyeleweng daripada ajaran sebenar. Tuan Haji Muhammad Imran bin Haji Ibrahim. Dan sebab itu kita harapkan mereka yang nak belajar agama ni, biarlah kita belajar dengan secara proper daripada masjid-masjid atau surau-surau yang dibuat. Kerana itu adalah merupakan medium yang jelas, yang kita tahu kalau berlaku tak betul pun senang, Jabatan Agama boleh ambil tindakan. Jadi kalau setakat duduk ngaji di tempat-tempat yang bersembunyi, tempat-tempat atas bukit atau tempat yang ni, tak patut berlaku begitu. Kita kena gunakan rasional akal kita. Pada masa sama, pihaknya turut berterima kasih atas tindakan pantas polis Diraja Malaysia yang menahan ketua ajaran itu semalam. Beliau berkata demikian pada Majlis Bantuan Musaadah Banjir di Dewan Orang Ramai Kampung Matang, Gelugur Matang. Kementerian Dalam Negeri KDN akan menyediakan perkhidmatan bergerak atau mobil bagi permohonan MyKad, sijil kelahiran dan pasport secara percuma kepada penduduk di daerah Yan yang terjejas banjir lumpur. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perkhidmatan itu antara program KDN Prihatin bagi membantu penduduk terkesan. Perkhidmatan itu akan dilaksanakan Jabatan Pendaftaran dan Jabatan Imigresen. Laporkan tak sampai pun 50 orang. Jadi sebab itu kita kata okey, get the detail information berapa orang yang sebenarnya memerlukan dan kita akan hantar. Dalam masa 2-3 hari kita boleh turun semula. Kita nak maklumkan kepada orang kampung, don't have to worry, jangan risau bahawa kita bersedia untuk membantu mereka. Jadi kalau mereka sekarang ini memikirkan tanggungjawab untuk membersihkan rumah, buat kerja itu dulu. Dokumen ini jangan risau, kita akan hantar dan kita akan berikan khidmat secara percuma. Beliau berkata demikian pada sidang media semasa lawatan kerja di Titi Hayun. Dalam lawatan itu, beliau turut meninjau kawasan penduduk terjejas dan menyampaikan sumbangan menerusi program KDN Prihatin. Tahniah kepada atlet olahraga Abdul Latif Romli, pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Syabas daripada RTM.
Pemenang pingat emas Paralimpik Tokyo 2020 Abdul Latif Romli dirujuk kepada pakar perubatan hari ini bagi mengenal pasti tahap kecederaan yang dialaminya. Jurulatihnya Syarul Amri berharap kecederaan Latif tidak serius agar semua perancangan dirangka untuk Latif pada tahun depan berjalan lancar. Jelas Syarul, Latif ada memaklumkan kepada beliau mengenai kecederaan yang dialaminya selepas lompatan keempat. Latif kemudiannya mengalami kecederaan serius selepas lompatan kelima dan tidak mampu meneruskan lompatan terakhirnya sehingga terpaksa dibawa keluar menggunakan kerusi roda. Saya masa tu saya cakap kata okey, fokus. Try lah buat apa yang betul. Maksudnya okey, try buat minyak ke spray ke kan, untuk bagi dia rasa fresh lah kan. Dalam masa yang sama Azlan bahagian juru fisioterapi pun masa tu pun dia cakap kata cuba try minyak dulu kan, sebab kita tak boleh bantu dalam tu. Kecederaan itu bagaimanapun tidak menghalangnya membawa pulang pingat emas buat negara hasil lompatan terbaik sejauh 7.45 meter. Sementara itu, Abdul Latif dibenar bertanding untuk kategori normal sekiranya mahu berbuat demikian. Syarul Amri berkata beliau akan tetap memberi sokongan kepada Latif sekiranya dia memutuskan untuk bersaing kategori normal pada masa hadapan. Dia tak ada masalah, dia boleh para pun dia memang dia start daripada para, tapi Eber sebelum ni pun dia main dengan dia tanding pun untuk tim Eber semua SEA Games apa semua. Dia qualify untuk SEA Games, kita sokong lah. Itu kemahuan dia. Kita tak boleh nak menghalang sebab dia layak untuk dia pergi SEA Games Eber. Kita tak menghalang. Maksudnya sebagai jurulatih ni kita menyokong yang terbaik untuk dia. Sebelum ini, Abdul Latif juga pernah bersaing pada Sukan Malaysia Sukma serta Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Bapa atlet pecut Muhammad Rizwan Muhammad Puzi cukup berbangga dengan pencapaian anaknya meskipun terlepas peluang membawa pulang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Muhammad Puzi Mat Isa berharap anaknya yang juga dikenali dengan nama Dewan tidak kecewa dan berputus asa dengan keputusan berkenaan. Bila habis sukan tu, dia telefon balik kan. Dia mengatakan harapan dia tu kira macam berkecai lah. Mana dia tak boleh melaksanakan apa yang rakyat Malaysia harapkan untuk diri dia. Makna dia terlampau tinggi lah dia punya keyakinan tu. Jadi itu yang Pakcik dan Pakcik tak boleh tahan tu. Sebab dia memang orang kata dia ni seorang kata dia satu apa yang dia lakukan tu, apa yang dia buat, dia nak dapat keputusan tu yang terbaik pada diri dia. Kalau dia mampu untuk dia bertenaga, mampu lagi untuk orang kata untuk demi negara ni, demi Malaysia ni, dia mampu lagi, kita bagilah peluang tu kat dia kan. Kalau dia rasa dia tak mampu, tak apalah, kita ikut kehendak dia. Sebab kita takkan nak support dia kan, sebagai bapa nak support dia, itu ya. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di kediamannya di Terbengau, Kuala Kedah. Terdahulu, Dewan menamakan acara larian 100 meter T36 di tempat keempat sekaligus tidak berhasil mempertahankan emas dimenanginya pada Rio 2016. Baik saudara, berita wilayah 5 September berakhir di sini. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Kita semua keluarga Malaysia. Terus kibarkan jalur gemilang. #Malaysia Prihatin. #Demi Negara. #Menang Bersama. Salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.